Kita dah live dah? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih kepada yang menonton Rise Bold bersama dengan saya Farah Fauzana, dan hari ini Alhamdulillah saya sebenarnya berbesar hati kerana dapat bersama dengan seorang figura. Masya Allah, hebat. Saya lihat awal-awalnya dari luar negara, bertemu buat pertama kalinya di luar negara, namun hari ini kita berada di Selangor dan saya sangat excited untuk bersama-sama dengan anda, dan juga hari ini bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Selangor, Tuan Haji Saiful. Malu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Saya dah bertemu Farah ni 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Di Mekah. Masya Allah. Di Mekah kita sama-sama ada program dengan pengurus besar atau General Manager Swiss Hotel Mekah. Masa itu? Masa itu. Masya Allah. Bila jumpa di Mekah ni, dia punya silaturahim tu berterusan. Jadi kami berjumpa, kami berhubung, dan hari ini Alhamdulillah kami dapat bersama dalam live Rise Bold ni, dan insyaAllah kami akan kongsilah perkara yang mungkin memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sebab itulah hari ini kita nak bercerita tentang ataupun berkongsikan topik untung dan lagi untung. Itu yang menariknya, sebab ramai rakan-rakan niaga dekat luar sana tu dia risau, alamak, untung ke tidak ni? InsyaAllah untung, dan kalau dah untung, apa yang perlu kita lakukan selepas itu? Itulah yang kita nak anda saksikan dan kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Kalau boleh tekan like and share. Dekat bahagian button tu tekan like and share biar semua orang tahu tentang perkongsian kita pada hari ini. Untung dan lagi untung bersama dengan Lembaga Zakat Selangor hari ini. Of course, sekali lagi saya perkenalkan kepada anda Ketua Pegawai Eksekutif Tuan Haji Saiful. Okay, first saya santai-santai je lah kan. Lepas malam Jumaat tadi. Sedondon, ya Allah, Alhamdulillah. Suka gurau Tuan Haji ni. Tuan Haji, sajalah saya nak tanya kan. Masa belajar dulu, akhir awal-awal usia belasan kan, pernah tak berniaga ataupun sementara menunggu keputusan SPM tu berniaga? Masa sekolah tu tak ada peluang. Tak ada peluang? Bila saya mula kerjaya saya sebagai engineer di Petronas, kemudian tak ada kemahiran tentang zakat lah. Orang Melayu sebut jahil dia okey. Saya bodoh marah. Ya, kita pernah berada di zaman jahil itu, macam tu. Tahun 1993 saya tak pernah bayar zakat. Tahun 2000 saya mula buat potongan gaji, tak salah saya 300 sebulan lah. Masa itu gaji saya dalam 5,000 sebulan. Dan bezanya bila, cakap pasal berniaga. Berniaga. Kemudian bila ada peluang modal sikit, saya dengan isteri saya buat berniaga kecil-kecil lah. Kita jual pakaian budak. Maksudnya tak ramai orang jual pakaian budak. Yang jual kat pasar malam semua tu. Jadi kita berniaga waktu tu di pasar pagi Shah Alam. Kabut Sale Stesen 13. Betul. Ya. Kabut Sale. Masya Allah. Kemudian kita pergi ke pejabat-pejabat. Kita sewa rumah. Kita letak barang-barang kita untuk retailer ambil. Maksudnya kita wholesale lah. Dan bermula daripada saya bayar zakat pada tahun 2000 tu. Masya Allah, rezeki tambah-tambah. Masya Allah. Ada sale kita sebulan waktu tu. LHDN tengok pun. Tak apa, ini kisah dulu. Kisah dulu. Ada kadang-kadang sampai 18,000 sale. Masya Allah. Dan itu menunjukkan bahawa bila kita ada kesedaran zakat, kita bayar zakat, insyaAllah zakat sendiri, konsep dia ataupun prinsipal dia, kita membersihkan harta dan mengumpulkan harta. Dan insyaAllah bila kita mula kerja seperti itu, untung, bila kita bayar zakat, lagi untung. Untung dan lagi untung. Itulah dia antara pengalaman yang dikongsikan oleh Tuan Haji sendiri. Oh, siapa sangka kan dulu kan Tuan Haji sekarang ni Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Dulu pernah berniaga dekat Kabut Stesen 13. Saya adalah antara orang yang selalu pergi. Dia macam aktiviti wajib hari Ahad. Kalau untuk orang Shah Alam tu kira wajib lah kena pergi. Dia anak-anak muda. Benda-benda ni sebenarnya Malaysia ni banyak opportunity untuk berniaga kan.
Kalau kita ikut malu waktu tu saya itu consider senior engineer lah, manager kan dalam bahagian engineering ni. Kawan-kawan jumpa dia kata, kau consultant, niaga jual baju budak. Dulu persepsi itu dulu. Betul. Dia anggap kalau engineer ni kena tak pejabat, kena segak, safety tu kena ada, boot lagi. Niaga tu pagi, saya pergi 8 pagi, pergi paling lewat, balik paling awal, sales saya 1,500 minimum. Jadi apa nama ni, peluang banyaklah kat Malaysia, kita rajin. Itulah dia. Itu yang kita nak kongsikan kepada anak. Tak salah. Apatah lagi dengan keadaan sekarang ni kan Tuan Haji kan. Tak salah untuk kita nak menggunakan perniagaan, kita nak buat walaupun secara kecil-kecilan. Selalunya yang besar sekarang ni kita tengok gah sekarang ni, mereka semua tu pun bermula dari kecil-kecilan. Ada yang bermula dengan suka-suka. Sekarang ni Masya Allah dah memberikan orang kata pendapatan untuk beberapa keluarga kat luar tu. Itu yang seronok tu. Tapi ni kita nak cerita ni tentang bila kita dah berniaga ni kan, kita pula dikelilingi oleh, kita bukan peniaga, tapi kita dikelilingi oleh rakan-rakan yang suka berniaga. Pastinya Tuan Haji sendiri dikelilingi oleh rakan-rakan yang businessman. Apa yang bila Tuan Haji tengok diorang tu? Saya bagi contoh satu anak muda lah. Dia meniaga. Kemudian saya ni aktif juga dekat Facebook. Dia tengok posting saya tentang zakat. Dia hubungi saya melalui Messenger. Dia kata dia nak jumpa sebab dia terasa nak bayar zakat. Anak muda 24 tahun. Dia buat marketing business daripada UK dan dia balik Malaysia. Orang kerja YouTube. Dan saya jumpa beliau. Saya panggil staff kutipan seorang nak tolong kira untuk dia. Semasa kira tu, dia dapat message daripada klien dia dapat kontrak 1.2 juta. Allahu Akbar. Dia baru niat. Itu yang kata untung lagi untung tu. Jadi jangan kedekut lah sebab bila kita bayar zakat, kita infak, kita wakaf, Allah ganti banyak daripada apa yang kita beri. InsyaAllah, mudah-mudahan. Supaya lagi satu zakat ni 2.5 je. Ya, itu yang saya selalu. Saya sejak kalau Tuan Haji kata Tuan Haji baru tahun berapa bayar zakat? Dari tahun 2000. Saya ni jujur jugalah, kalau Tuan Haji dah jujur kan. Jahil juga. Saya ni kalau tak sebabkan kerja kat Hot FM dulu, sebabkan kerja kat organisasi, memang saya tak tahu kena bayar zakat ke tak tahu. Tahu-tahu je dalam gaji kena potong. Bila dah berhenti buat juga, lepas tu lupa. Kadang-kadang kita rasa kita buat benda tu tapi kadang-kadang kita lupa. Nasib baiklah bila ada contohnya Facebook. Follow guys, follow Facebook Lembaga Zakat Selangor. Ada banyak aktiviti yang dikongsikan. Bolehlah korang tengok kat mana aliran duit yang dikeluarkan daripada zakat korang tu. Banyak aktiviti sebenarnya. Kalau tengok ada, saya rasa busy betul. Busy betul. Pasukan Lembaga Zakat Selangor ni sangat pack saya rasa. Pertama sekali masa pandemik lah, kita ramai orang memerlukan. Contoh masa 18 Mac, masa malam ulang tahun pertama lah. Ya betul, selamat ulang tahun yang pertama. Tak mau sambut lagi dah yang kedua. Dan bila 18 hari bulan tu, 21 hari bulan kita mula bantuan khas COVID. Kita menyediakan 15 juta pada waktu itu, bulan Mac, 18 Mac, 21 Mac kita buka bantuan tu. 27 Mac kalau tak salah, ada 42,000 pemohon. Dan kita bantu 27,000 keluarga masa bulan Mac. Jadi benda tu berterusan sampai sekarang ni, yang mana kita pertambahan orang susah tu banyak. Jadi macam Farah sebut tadi lah, kami sibuk, kami ni pun frontliner lah. Bila kami pergi, satu hari tu saya pergi kampung asli. Tuan Haji pun turun Padang sekali, itu saya tengok selalu. Alhamdulillah. Kita nak faham macam mana kesusahan yang dialami. Masalah yang luar ni, susah ni memang real. Kita pergi kawasan orang asal contohnya. Mereka usahakan buluh untuk buat lemang, dia jual buluh untuk buat lemang, kebun, apa semua. Bila PKP ni, orang tak tanam sayur, orang tak jual lemang, tak ada makanan. Bila kita hantar beras ataupun makanan kering tu daripada zakat, kita makanan bagi lebih kurang 14,000 keluarga di Selangor. 14,000 keluarga. Kita hantar rumah dia, kita hantar 2 bulan sekali sebab nak masuk Ramadan pada ketika tu. Menangis dia.
Allah Akbar. Sebab dia kata kalau kita tak hantar pada hari itu, macam mana dia nak makan bulan puasa? Betul dia. Dan dari segi balik kepada yang pasal untung lagi untung ni, saya bertemu ramai orang lah, macam Pak sebut, bila duduk Mekah ni, kita ni macam orang, politician jumpa, orang niaga jumpa, semua orang jumpa. Farah jumpa, Kimi jumpa, Faizal jumpa. Sekali lagi ya, in case anda baru saja bersama dengan kami dekat Rice Bowl ni, kita bercerita tentang untung dan lagi untung. Saya pertama kali bertemu dengan Tuan Haji Saiful di Mekah. Timbul nama Tini, Faizal dan Tini dan Faizal. Okey, lepas tu salah seorang yang saya jumpa yang untung lagi untung ni, saya tak perlu sebut nama. Ada satu ketika dia minta saya hantar duit 70,000 ke pondok di Mekah. Mana dia ni ahli perniagaan di Malaysia. Dia kata, dia telefon saya, dia kata, bro boleh tak hantar duit banyak ni ke tempat ni. Saya hantar. Dan dia sekarang ni antara ahli perniagaan yang sangat berjaya di Malaysia. Masya-Allah. Itu satu. Yang kedua, saya bertemu salah seorang company secretary. Dia buat berniaga audit apa semua. Dia kata at one time dia cuba berniaga, dia buat macam-macam construction semua, dan dia abaikan zakat, dia abaikan norma-norma sebagai orang Islam. Akaun dia akaun yang tak terjaga kan. Dia pergi Mekah, dia bayar zakat, lepas tu dia bayar dia sedekah banyak, dia reset balik perniagaan itu. Dan sekarang dia, bila saya jumpa dia, haji tu, dia kata rupa-rupanya perniagaan ni perlu keberkatan. Bila keberkatan, betul, kita laksanakan zakat, kita laksanakan kewajipan zakat ni, rukun Islam yang ketiga ni, insya-Allah perniagaan dia semakin baik dan perniagaan semakin besar. Dia dah beli bangunan sebelah. Untungnya. Dia tunjuk kan. Sebab kita dah memang kaya tu, bayangkan. Dah untung. Ni lagi untung. Itu yang kita punya topik hari ni. Untung dan lagi untung. Dan satu lagi, masa tak boleh niaga, semua syarikat tutup kan. Tak boleh niaga, saya pergi satu gedung pakaian yang antara yang terbesar di Malaysia. Saya tanya dekat dia, tahun ni bayar zakat tak bos? Dia kata, kau tahu tak, kata dia, waktu bersedekah bayar zakat ni bukan waktu senang. Bila kita laksanakan ni waktu susah, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Dan betul, kita tengok dia bayar banyak. Perniagaan kita tengok, walaupun PKP ni, perniagaan online pakaian itu sangat laku. Masih lagi laku. Walaupun orang kata kita kena simpan duit, ya, kita tahu apa yang berlaku. Rakyat Malaysia ni kuasa membeli tu. Itu gerakan daripada siapa? Allah Akbar. Kita pun memudahkan. Tapi itu adalah antara pengalaman-pengalaman businessman, peniaga-peniaga dekat luar sana kan. So, bila kita nak tanya tentang bila berniaga tadi kan, Tuan Haji pun sini cakap, orang Tuan Haji tu, saya tak pasti anda dengar ke tak, keadaan laporan cuaca di Shah Alam telah mulai mendung. Okey. Tapi kita harapkan perniagaan kita tidak semendung kat luar. Sebab kita nak lebih untung dan lebih untung dengan membayar zakat. Sebab itulah hari ini saya berada di Lembaga Zakat Selangor bersama dengan Tuan Haji Saiful, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Okey. Bila cerita pasal peniaga ni kan, ada tak peniaga yang macam jumpa Tuan Saiful, saya pun berniaga lah Tuan Saiful, untung pun tak dapat lagi. Sebab tadi kan Tuan Saiful ada sebut tadi, berzakat ketika susah, mengeluarkan duit ketika tiada kan. Ada tak? Dia zakat ni, dia tak semestinya untung kena zakat. Dia ada tu. Ada syarat zakat. Kita tengok satu, boleh kongsi satu. Kita nak kongsikan sikit. Saya harap anda nampak lah. Tu cantik tu. Atas sikit, boleh ke? Betul ke? Kita akan kongsikan sikit lagi lah. Okey. Boleh kongsikan ni? Jadi, niaga ni, dia tak macam kita buat laporan PNL lah. Dia ada kiraan dia. Jadi, di Selangor ni, bila kita cek dengan salah satu agensi kerajaan, yang mana company-company ni carum, ada 200 company yang aktif. 200,000 company yang aktif. Setakat ni yang bayar 5,000 company bayar zakat. 200,000 company yang aktif, hanya 5,000 usahawan ataupun company
yang aktif membayar. Katalah 200,000 ni separuh kami orang Islam. Okey. Kemudian yang katalah layak bayar zakat, cukup nisab ni dan sebagainya, katalah 50,000. Maknanya kalau 5,000 saja yang bayar, baru 10%. Ramai lagi tak bayar. Dan percayalah, kita tengok syarikat-syarikat yang bayar dengan kita ni, alhamdulillah syarikat mereka berkembang. Dulu pakai biasa-biasa, pakai baju Melayu biru. Sekarang biru lagi. Tapi kainnya Kain lain. Tu dia. Jadi kita tengok macam mana berjayanya syarikat-syarikat tu bila dia start bayar zakat. Jadi di zakat ni, kalau anda ada keperluan untuk mengira macam mana pengiraan zakat perniagaan ni, kita akan pergi ke pejabat untuk bantu. Kita bantu, ya, betul. Kita buat taksiran, kemudian dibayar ikut taksiran yang kita buat. Saya tunjuk juga sebenarnya kita ada juga application juga kan. Dia nak mencari mana pula application ni, hantar ni pula nak jumpa kan. Dan itu yang antara orang kata benda yang mungkin orang fikir, lembaga zakat ni datang untuk menerima bayar aja. Tak, ada kemudahan yang diberikan kepada perkhidmatan yang diberikan kepada kita kat luar sana. Ingat, kita nak berniaga untung. Ni kalau membayar zakat lagi untung. Untung dan lagi untung, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, kalau anda yang baru pertama kali baru berniaga musim PKP ni kan, ramai yang berniaga kat tepi jalan, ramai yang berniaga secara online. Terfikir, layak ke, tidak ke, saya perlu berzakat ke, sebab ada syarat-syarat dia. Again, tak perlu susah hati kalau anda berada di kawasan Selangor, check out saja www.zakatselangor.com.my ataupun telefon saja 1300-884343. Kalau telefon Tuan Haris Saiful, kena ambil queue. Kena ambil queue ya. Saya pun queue juga ni. Alhamdulillah. Okey, ada tak? Pernah tak saja, ini soalan macam agak random, agak jahil. Pernah tak yang jumpa Tuan Saiful ataupun jumpa kaki tangan, Tuan, saya bayar zakat, saya dah rugi. Ada juga yang komplain, Tuan, tengok saya punya dah sikit, saya kena bayar zakat, terus sekarang saya dah rugi. Ada ya? Allah kita dapat baik, kadang-kadang ada ujian Allah bagi. Tapi secara general, sebab janji Allah itu benar. Kalau kita laksanakan apa yang Allah suruh, sebab Allah sebut daripada harta kita 2.5 tu bukan milik kita, insya-Allah benda tu Allah akan bantu. Kalau waktu tu mungkin ada masalah, macam siapa-siapa berniaga pun ada turun naik, ada masa nanti insya-Allah akan Allah anugerahkan balik lah, Allah berikan balik. Saya bagi contoh, kita syarikat-syarikat yang bayar dengan kita ni, bila berlakunya COVID ni memang ada masalah. Itu contoh airline lah, hotel, travel agent, asatizah yang pendakwah selama ni selalu dapat jemputan. Betul. Mereka bayar zakat. Okey, apa yang kita buat bila berlaku perkara ni? Tahun lepas kita pergi balik kepada syarikat-syarikat ni, kita pergi kepada travel agent ni, kita pergi kepada hotel, kita pergi kepada syarikat-syarikat yang terpaksa membuang pekerja mereka. Kita pergi balik, kita duduk dengan HR dia. Mereka semua ni yang kita tolong ni adalah yang buat potongan gaji sebelum ni. Yang aktif tu, yang aktif. Ingat tak tadi tu aja cerita tentang yang 5,000 yang aktif tu? Betul. Dan yang kami pergi balik, kami pergi dengan HR dia, kami kira balik, banci balik, kita bantu hampir 5,000 orang. 5,000 keluarga lah. 5,000 keluarga yang kita bantu balik, termasuklah pengusaha pemandu bas ni, penceramah bebas ni, kita pergi balik, yang selama ni mereka bayar zakat, kita pergi balik kepada mereka. Itu pun adalah yang Allah mudahkan dia. Maksudnya kami terbuka hati, kami rasa tanggungjawab kami untuk pergi balik kerana mereka selama ni memohon, membantu kita untuk membantu asnaf. Sekarang ni mungkin masa tidak begitu baik untuk mereka menjadi asnaf dan kita tolong balik. Masya-Allah. Jadi itu berlaku sebenarnya. Dan itu antara perkara yang kita lakukan semasa pandemik, supaya kita dapat membantu bukan saja asnaf yang sedia ada, tapi juga bantu mereka yang terlibat dengan
dibuang kerja dan sebagainya, dan kami anggap sebagai miskin sementara. Kita bantu balik. Ya. Miskin sementara. Walaupun tidak tergolong dalam golongan asnaf, tetapi itulah dia. Masya-Allah, keadaan kita bantu mereka dalam bentuk asnaf fisabilillah. Bantu bantuan 500 dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada anda yang sedang menonton sekarang ni. Muhammad Nur Aidil, syukur alhamdulillah kalau kita dah mula membayar zakat. Saya ucapkan tahniah kepada anda semua yang dah berniaga, dah mula membayar zakat, ataupun mungkin sebelum ni bukan apa. Mereka bukan jahil ustaz, tak ada. Mereka bukan jahil Tuan Haji. Baru nak start mereka mungkin bukan jahat, tapi mungkin mereka tidak dapat kesedaran itu. Okey, ada sahabat kita ni bertanya yang sedang menonton ni guys, boleh tekan like and share kat bawah tu, kongsikan bersama-sama dengan semua kawan-kawan kita yang menonton. Macam mana cara pengagihan wang zakat kepada pemohon? Mereka datang ke pejabat lembaga zakat atau wakil akan pergi jumpa mereka atau back in saja? Sekali lagi saya baca. Okay. Macam mana cara pengagihan wang zakat kepada pemohon? Maknanya saya datang nak memohon lah ni. So saya tak mana suruh orang cakap, pergilah zakat Selangor, pohon. Jadi pun pohon. Mereka datang ke pejabat lembaga zakat ataupun ada wakil akan jumpa saya ataupun saya mohon secara online dan nanti zakat bayar masuk ke dalam bank. Okay. Thank you Zarina. Kita ada, terima kasih yang tanya tu. Kita ada macam-macam kaedah lah untuk memohon. Kita ada 25 cawangan di seluruh daerah di Selangor. Yang pertama. Yang kedua, nombor yang disebut tadi, permohonan melalui online. Kita juga ada penolong amil karyah yang kita lantik di semua masjid di Malaysia. Ada 2,000 lebih. Ada 2,000 lebih. Jadi pergi masjid, tanya ada penolong amil karyah atau tidak. Nak jumpa penolong amil karyah, dia akan registerkan. Okay. Macam mana kami agihkan? Dia mengikut keperluan. Ada kes yang kita dapat laporan contoh. Okey, satu lagi perkara yang saya nak sentuh sini. Kalau anda asnaf yang mempunyai tiba-tiba keputusan wang, datang ke kaunter kita, kita akan bagi wang kecemasan. Kita ada servis. Ada wang kecemasan? Wang kecemasan sampai 500. Kalau dia sesat, dia buktikan memang dia tak ada, kita akan bagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bantuan-bantuan lain. Kita ada bantuan sewa rumah. Okay? Kita bagi bantuan sewa rumah, tak salah saya maksimum sampai 700. 700, ya betul. Jadi mereka-mereka yang memerlukan kita akan terus bayar kepada tuan rumah. Ya, itu saya nak maklumkan kepada anda. Ia akan dibayar. Katalah anda menyewa di rumah saya, wang sewa itu tidak dibayar. Lembaga zakat tidak akan membayar kepada anda, ya. Akan membayar terus kepada tuan rumah. Sebab ada yang kadang-kadang yang mencuba Tuan Haji. Mencuba Tuan Haji macam tak masuk pun duit lagi. Tidak. Memang tidak akan masuk ke dalam akaun anda. Kena masuk ke dalam akaun tuan rumah yang anda sewakan itu. Kemudian macam bantuan keuangan bulanan, kebanyakannya kita masuk terus kepada akaun lah. Sampai tak salah saya 24 atau 25 memang masuk terus akaun. Kalau bank lain selain daripada bank Islam, dia lewat sahaja terus. Kemudian bantuan haraya. Setahun sekali. Tahun lepas kita bagi lebih kurang 33.3 juta bantuan raya. Yang kita terus masuk kepada akaun. Yang mana tak ada akaun, kita akan hantar cash rumah. Sebab ada di kalangan asnaf ni, satu dia bedridden, satu lagi dia tak boleh pergi bank pun. Yalah. Jadi kita hantar sampai ke rumah. Makanan tadi kita hantar sampai rumah. Bantuan persekolahan, kita buat special sikit. Kita masukkan data dalam IC mereka boleh pergi ke untuk bantuan pakaian sekolah, boleh pergi ke mana-mana cawangan yang kita lantik. Contoh Sakan, Canggih dan lain-lain, Jekyll dan sebagainya. Dia boleh pergi, bawa IC, automatic sistem akan detect berapa anak dia boleh ambil pakaian-pakaian tu yang dibayar oleh zakat. Masya Allah. Jadi itu contoh-contoh yang kita buatlah. Macam hospital kita ada hantar wang kepada Jabatan Sosial di hospital. Katalah tiba-tiba kita masuk hospital tak mampu nak bayar. Pergi Jabatan Sosial akan selesaikan bil kita. Wang zakat ada diletakkan di situ. Kemudian dari segi perubatan ada dalam bentuk gharimin. Dia tiba-tiba dia masuk hospital, dia tak mampu nak bayar bil. Dia datang kepada zakat, kita akan bayarkan bil dia. Tertunggak rumah ada kes. Tertunggak kereta. Ini isu-isu yang kalau kita tak tolong, mereka tak boleh bekerja. Contoh katalah ada tunggak kereta 2 bulan. Tak boleh nak bergerak, nak pergi. Tak boleh cari rezeki. Betul. Dia rosak. So mereka akan jatuh, mungkin dari miskin jatuh ke fakir. Jadi kita bantu mereka. Dan itu antara dialisis. Kita berbelanja hampir 50 penyakit. Dialisis. Kita belanja dalam 54 juta setahun. 50 mereka.
Dan sekali lagi, ini semua adalah daripada wang zakat. Dan itu yang seronoknya. Saya selalu pesan dengan kawan-kawan, walaupun ada juga segelintir kawan-kawan. Saya tak cakap pasal saya, pasal kawan-kawan lain. Saya cakap pasal kawan-kawan saya, dan juga diri saya jugalah. Yang kejahil itu, tak apalah aku bayar zakat. Ini je, aku dah kenal 2-3 orang ni, aku bayar zakat kat dia je. Tapi saya selalu pesankan kat mereka, kalau kita bayar melalui zakat Selangor ataupun lembaga zakat, pahala yang kita biasa bayar kat 2 orang tu, hanya kat 2 orang tu je. Tapi kita bayar kat lembaga zakat, kita punya pahala tu ramai yang kita boleh bantu. Dapat manfaat. Sebab contohlah kata kita bagi zakat kita 200. Tapi dengan 200 kita pecah-pecahkan berbagai bantuan. Macam contohlah kita bantu anak-anak fakir miskin di Malaysia ni untuk menyambung pelajaran. Kita bangunkan asnaf juga. Selain daripada kita bangunkan mereka-mereka generasi pertama untuk keluar pada kemiskinan ni dengan bantuan meniaga, bantuan modal. Bantuan meniaga, itu yang saya nak dengar tu. Bantuan meniaga pun ada tau. Dan juga anak-anak generasi kedua ni kita hantar kursus-kursus, hantar universiti. Ada 11,000 yang masih kita sponsor dekat dalam universiti. College, technical punya training. Luar negara kita ada 500 lebih lagi pelajar yang kita tanggung. Dan mereka-mereka ni insyaAllah bila keluar dengan duit zakat anda lagi, mereka akan boleh mengeluarkan keluarga mereka daripada kemiskinan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tapi itulah seronoknya bila kita bercerita tentang untung dan lagi untung ni, bukan saja kita nak untung dekat dunia ni, kita nak juga untung dekat akhirat. Masya Allah, itu yang kita nak semua kejarkan di saat ini. Alhamdulillah, terima kasih guys kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan saya. Boleh tak korang tekan like and share? Tekan share live kita ni beramai-ramai. Sekali lagi, mungkin anda baru saja bersama dengan saya. Saya kini berada di Lembaga Zakat Selangor. Dan saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor sendiri, Tuan Haji Saiful. Walaupun busy, saya cakap Tuan Haji tolonglah Tuan Haji, busy ke tak? Busy ke tak? 1 jam? Setengah jam on. Baik. Setengah jam on. Okey, kita pun dah sampai nak ke penghujung ni. Kalau anda ada sebarang persoalan ataupun boleh check out dekat laman sosial. Lembaga Zakat, check out, type saja Zakat Selangor dekat Instagram, dekat Facebook dan juga dekat Twitter. Twitter pun aktif juga. Saya tengok memang banyaklah sebenarnya info, sebab kadang-kadang orang selalu tanya, apa je yang diorang buat? Banyak dik, kau dia tak follow. Contoh macam di Selangor ni, kita ada banyak NGO yang kerjasama kita lah, NGO yang besar-besar, selain daripada yang kecil-kecil kita ramai yang register dengan kita untuk membantu kita, bukan saja membantu asnaf, juga kita salurkan grant melalui mereka. Untuk program-program tertentu. Uncle Kentang, Cikgu Fazli contoh. Kemudian tak salah Syed Azmi nama dia. Siapa lagi? Syed Azmi, one of the activists. Jadi, betul. Kebanyakan mereka yang ditemui oleh mereka ni staff kita lah. Memang staff kita di Selangor ni. Jadi kita ucap terima kasih kepada NGO, orang-orang awam yang sentiasa menyalurkan maklumat kepada kita supaya mudahlah kita bantu. InsyaAllah. Kalau tidak, mungkin kita bantu dia bulan-bulan tapi dia tak cukup untuk dia, pada satu ketika tak cukup. Jadi dengan information ni kita boleh bantu. Sebab kita ada satu squad yang kita sebut, nama cantik, Squad Saidina Umar. Squad Saidina Umar. SSU. Mereka ni bekerja 24 jam. Oi. Dan saya budak-budak ni. Dia 24 jam, dia tengok gelandangan, dia kerja 24 jam. Kadang-kadang ada kes baru ni, makcik yang tidur, yang apa nama ni, yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan. 3 pagi dia tolong. Itu squad kita. Itu yang berlaku. Squad Saidina Umar. Okay guys, again kepada peniaga-peniaga kat luar sana, walaupun kita baru memulakan perniagaan, tetapi dengan adanya Lembaga Zakat Selangor dan juga perkongsian yang dikongsikan oleh Tuan Haji Saiful kepada anda semua tentang perkhidmatan, agihan, maknanya bila kita berniaga, kita untung, kita salurkan keuntungan kita melalui zakat, insyaAllah akan lebih untung. Dan daripada mereka yang tak mampu lah, yang tak mampu memulakan perniagaan, mereka dalam golongan asnaf, mereka berminat untuk berniaga, boleh berhubung dengan kita. Kita ada program. Itu nak kena dengar tu, Kita latih mereka dulu, latih maksudnya bagi training dululah. Untuk macam mana nak berniaga, ikut minat dia kita bagi bantuan modal awal. Dan sekarang ni ada 956 usahawan yang sedang kita bantu mereka, kita latih mereka. Dan sebahagian lagi kita dah kembangkan perniagaan dia. Kita buat program macam Teram tu kan, panggil bank SME, Law of Fire. Kan? Macam apprentice. Apprentice. Dan kita bagi 20 peniaga yang memang kita bimbing daripada awal
kemudian kita bagi bantuan lagi RM20,000, RM15,000 melalui SME Bank. Jadi kita selalu buat benda macam ni dan kita harapkan 950 lebih ni dan sebahagian mereka dah bayar zakat dah. Itu cantiknya. Sebab kita bukan saja latih dia berniaga, kita juga nak pastikan dia keluar daripada asnaf, kemudian dia membayar. Contoh, saya bagi contoh, ada satu wanita. Okey. Cik Na namanya. Cik Na, jual perkasam. Perkasam. Saya main. Dia jual perkasam. Oh ya ke? Dia jual perkasam, seorang ibu yang susah dulu menjala ikan. Kita bantu dia. Kita bantu mula-mula. Dia buat perkasam. Dia belajar macam mana guna Instagram, dia belajar macam mana guna Facebook. Sekarang ni dia dapat supply ikan, dia berniaga, tak salah saya dia supply satu Malaysia. Wow, Masya Allah. Itu salah satu contoh lah. Dan food truck yang Agung pergi baru ni, yang Agung pergi, dulu yang Mam dia dari Agung pergi, itu usahawan kita. Jadi kita bukalah kalau ada yang berminat. Kita ada anak syarikat MAIS yang kendalikan usahawan-usahawan yang bernama Teraf lah, yang menggunakan kedudukan daripada zakat. InsyaAllah kita bukan saja memberi kebajikan, kita juga membangunkan mereka, memberikan bantuan untuk membangunkan diri mereka. Guys, kalau korang ada soalan ataupun nak more info, boleh check out dekat www.zakatselangor.com.my. Kat bawah tu adalah banyak dia punya pembahagian-pembahagian MAIS, semualah aktiviti-aktiviti kat bawah tu. Kita dah sampai ke penghujung dah. Mungkin nasihat dekat luar sana lah, kawan-kawan kita yang berniaga ni kan, kok lah dia masih lagi macam dia nak bayar zakat tapi dia risau dia nak bayar zakat. Your last word lah to our usahawan kat luar sana. Jangan risaulah sebab apa? Kalau kita tengok surah At-Taubah ayat 103. Dia macam di start ni. Sikit. Kita boleh insya-Allah. Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka daripada akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ingatlah tuan-tuan, saya ingatkan diri saya juga. Saya juga. Bahawa janji Allah benar. Allah kata dengan zakat kita menyucikan dan menyuburkan. Kerana janji Allah itu benar, percayalah bayar zakat. Dengan membayar zakat, hidup kita akan lebih tenteram, ya. Kita membenting harta kita, ya, dengan zakat. Harta ni termasuklah anak-anak kita, isteri kita, suami kita, ya. Sebab tu bila zakat Selangor buat zakat at family ni, ada satu family ni yang membayar zakat, terkejut kita jumlah bila kita tahu bahawa anak dia ada saving, anak nombor 2 ada saving, jadi dia bayar banyak zakat. Sebelum ni dia kata dia tak tahu. Bila kita sebut bahawa ingat zakat ini membenting harta termasuk anak-anak, dia terfikir mungkin disebabkan itu anak saya degil, anak saya susah nak belajar. Dengan membayar zakat insya-Allah harta berkembang, anak-anak kita mempunyai akhlak yang baik, berjaya dalam pelajaran. Kalau anak-anak kita kahwin dapat isteri yang soleh, isteri yang soleha, suami yang soleh, anak yang soleh dan soleha. Insya-Allah. Mudah-mudahan. Okey, Masya-Allah. Teruskan menyokong Lembaga Zakat Selangor dengan membayar zakat di Lembaga Zakat Selangor. Semoga dengan pembayaran zakat anda akan membantu 65,000 keluarga fakir miskin di Selangor, termasuk 6,000 mualaf yang memerlukan santunan daripada Lembaga Zakat Selangor, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan itu untuk mereka yang berada dekat Selangor. Dan mungkin anda berada dekat luar kawasan Selangor, apa yang pasti kena tunaikan zakat kalau anda berniaga. Zakat perniagaan berbeza dengan zakat di hari raya. In case ada tanya, saya jahil. Last sekali. Last sekali. Boleh. Nak raya dah ni. Nak raya. Kita Ramadan. 56 hari dah raya. Puasa lah dulu. Itulah dia. Okay. Puasa. Kita lagi 26 hari nak puasa. Bila 26 hari nak puasa ni, kadang-kadang kita tak ganti habis puasa kita. Bayar fidyah. Bayar fidyah online di Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah. Sebab tahun lepas kita kutip 31.1 juta dan kita agih lebih 33 juta sebelum raya untuk mereka-mereka yang memerlukan. Jadi bayar zakat cepat, jangan berebut di hujung Ramadan. Nanti kita nak berebut juga dengan warga-warga asing yang nak bayar. Nak beratur tu semua kan. Menjaga keselamatan anda, kita bayar online lah. Mudah.
Mudah. Sebab akad itu hanya harus, niat tu yang wajib. Baik. InsyaAllah hari setengah jam bersama dengan Tuan Haji Saiful, banyak sebenarnya perkongsian yang kita dapat belajar pada hari ini. Saya sendiri pun lepas ni kat bawah ni coffee turun. Saya dah buat booking dah. Bukan booking, ambil nombor je. Ambil nombor je. Kita orang kat section 13 ni. Pukul ada yang tanya Lembaga Zakat Selangor ni kat mana yang kat Shah Alam tu? Section 13 Shah Alam. Okay, korang wheel saja terus sampai insyaAllah. Okay. Again, thank you so much Tuan Haji atas masa perkongsian dan cerita Tuan Haji kepada kami dekat Respon. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan. Allah rendah dirinya. Okay, kepada anda yang menonton, thank you so much guys. Keep on like and share. Semoga kita berjumpa lagi. Ada banyak lagi topics we're gonna share on Rice Bowl. Hope you guys gonna enjoy our next event. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Farzana. Assalamualaikum.